Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada penonton-penonton yang telah menonton video saya lepas berkenaan dengan terdapatnya sumber-sumber yang tidak halal, iaitu sumber-sumber khinzir ataupun babi dalam makanan kita. Pada hari ini kita harap dapat sedikit banyak mendengar serta video saya yang berkenaan isu halal minggu ini, iaitu berkenaan dengan kenalilah kapsul atau ubat, pembungkus ubat yang kita makan itu ada mengandungi babi ataupun yang seangkatan dengannya. Hari ini saya ingin bercakap pasal topik yang agak mustahak dan perlu oleh pengguna-pengguna Islam sekalian, iaitu berkenaan dengan kenali kapsul suplemen ada babi ataupun tidak. Okey, sebanyak 30% produk-produk kapsul menggunakan kapsul daripada gelatin babi. Adakah anda sedar akan situasi ini? Kita akan mengupas isu ini secara ringkas berkenaan dengan kapsul yang anda ambil. Masyarakat moden kini telah lebih terdidik untuk mendapatkan sumber makanan berkhasiat bagi kekal sihat, bertinggi, daya tahan penyakit dan juga cantik. Oleh itu, jalan mudah untuk mendapatkan zat makanan ataupun suplemen yang mencukupi adalah dengan mengambil suplemen atau makanan-makanan kesihatan. Suplemen adalah produk yang bertujuan untuk menambah diet dalam badan kita yang diambil melalui mulut dalam bentuk seperti pil, kapsul, tablet, cecair atau serbuk. Jadi kapsul diperlukan untuk membungkus produk-produk dalam bentuk powder ataupun dalam cecair. Dalam video ini ia akan lebih memfokuskan kepada kapsul. Okey. Apa itu kapsul? Kapsul adalah sejenis bentuk sediaan ubat yang bersalut lembut dan berbentuk bujur. Kapsul dikategorikan sebagai satu lapisan pertama pembungkusan dos ubat. Kapsul biasanya digunakan untuk pelepasan pantas kepada kapsul dapat cair dan terurai bentuknya dalam badan dengan lebih cepat. Dengan kita menggunakan kapsul, maknanya ubat itu cepat cair dan terurai dalam badan kita. Dan juga kapsul boleh membebaskan kandungan bahan aktif yang terkandung di dalam kapsul dengan lebih cepat berbanding tablet ataupun caplet. Fungsi kapsul. Kebanyakan ubat biasanya mempunyai rasa kurang sedap, pahit, berbau dan tidak menyelerakan. Oleh itu, salah satu cara alternatif untuk mengatasi masalah iaitu bau ubat, masalah pahit ubat adalah dengan menghasilkan ubat-ubatan dalam bentuk kapsul. Untuk menjadikan ubat-ubatan itu lebih menarik untuk dimakan, kapsul ditambah dengan pewarna yang menarik dan perasa yang lebih manis bagi menutup rasa ubat yang kurang sedap. Dari mana perasa dan manis itu datang? Sama ada daripada sumber yang tidak halal, sama ada daripada babi ataupun daripada ternakan halal ataupun daripada sumber-sumber organik ataupun tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Tujuan kapsulan ialah menutup bau dan rasa kandungan bahan aktif dalam ubat, memberi perlindungan terhadap isi kapsul daripada kelembapan, cahaya dan udara bagi membolehkan ubat tahan lama. Sebagai contoh, ubat yang berminyak, ubat yang berair. Jadi bagi menyenangkan kita untuk membawa ubat ke mana-mana, ia terpaksa digunakan dalam bentuk kapsul. Di samping itu juga dalam bentuk kapsul untuk menarik minat pengguna untuk mengambil suplemen dengan lebih mudah. Kebanyakan penghilang-penghilang ubat, dia akan mencari bahan ataupun cara-cara yang mudah supaya ubat mereka ada laku, dijual pasaran, dan cara bagaimana untuk mengurangkan bau, pahit dan sebagainya dan bagi memenuhi permintaan pengguna sekarang. Di samping itu juga mengawal masa pelepasan suatu ubat dalam badan, dan juga melindungi bahan aktif dalam kapsul daripada enzim, sinar ultraviolet ataupun UV, cahaya lampu
dan mengelak bahan aktif yang berasaskan minyak daripada berbau tengik ataupun berbusuk. Dengannya reaction daripada UV atau cahaya lampu, bahan enzim boleh tengik tanpa kita menggunakan kapsul, iaitu meningkatkan lagi kestabilan suplemen. Pasal dalam suplemen itu kita bahan-bahan campuran, berbagai-bagai jenis campuran dijadikan satu kapsul dan mengurangkan penghasilan radikal bebas. Kenapa gelatin dipilih sebagai bahan utama? Kenapa? Gelatin dikenal pasti sebagai penstabil dan pengemulsasi terbaik, terutama sekali bagi jenis vitamin dan larut lemak. Walau bagaimanapun, gelatin daripada haiwan atau kulit, ekstrak daripada kulit, tulang, sendi-sendi seperti kizir, lembu dan kerbau, yang mana gelatin adalah hasilan daripada kolagen, yang dipanggilkan kolagen. Yang kita ada beberapa kategori kapsul, iaitu kapsul keras, kapsul lembut dan kapsul sederhana. Bagi kapsul keras, dia terbuat daripada gelatin, yang mana kita tahu gelatin sama ada daripada ternakan, daripada tumbuhan ataupun daripada organik. Penggunaannya adalah untuk mengisi bahan kandungan dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk powder, kita perlu kapsul untuk mengisi bahan kandungan tersebut. Dan juga kita ada juga kapsul lembut, yang mana kapsul lembut digunakan sebagai untuk diperbuat daripada gelatin juga, sama ada daripada ternakan yang halal, tidak halal, daripada babi, daripada lembu dan juga daripada tumbuh-tumbuhan. Kegunaannya adalah untuk mengisi bahan kandungan dalam bentuk cair. Itu kita gunakan juga gelatin lembut. Dan kita ada juga iaitu kapsul sayur-sayuran. Kapsul sayuran merupakan alternatif selain daripada kapsul gelatin. Inilah yang dikatakan kapsul yang halal daripada semua-semua tumbuhan ataupun semua-semua organik. Dihasilkan daripada kanji, hydrocolloids dan pollutant, gula, jagung, soya, gandum, yeast, produk tenusu, pewarna dan pengawet. Bahan asas penghasilan kapsul sayuran adalah daripada selulosa, iaitu sejenis serat tumbuhan. Oleh itu kapsul ini lebih mudah serat air dan stabil pada julap suhu yang besar. Contoh kapsul adalah HPMC, iaitu hydropropyl methyl cellulose. Isu-isu berkaitan halal. Kita dah bincang, kita dah dengar sedikit sebanyak berkenaan dengan ini. Apakah isu yang bersangkut paut dengan halal dengan kapsul? Apakah sumber gelatin kapsul yang anda makan? Pengguna-pengguna Islam sering disogokkan dengan isu-isu panas berkaitan ubat-ubatan dalam media massa, di dalam akhbar, dalam TV, macam-macam isu berkaitan dengan ubat-ubatan, sama ada ubat itu halal, tidak halal. Terutamanya sumber kapsul gelatin yang datangnya daripada sumber porcine ataupun khinzir, tulang temulang, kulit haiwan. Tidak kira sama ada di media massa ataupun penulisan di internet. Bukan sekadar penduduk Islam yang bimbang akan situasi ini, bahkan turut memberi kesan kepada orang-orang Yahudi ataupun vegetarian dan Buddha. Adakah sumber bahan itu daripada sumber yang halal? Saya yakin dan percaya untuk bagi pengguna-pengguna untuk mendapat yang halal, kita cuba cari produk-produk yang mempunyai pensijilan halal JAKIN ataupun sijil-sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIN, dan semana kita tahu lebih kurang 78 sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIN di dalam 45 buah negara. Rumusan yang saya dapat buat pada hari ini ialah untuk memastikan kita membeli dan mengguna ubat-ubat dan sumber halal. Sila baca deskripsi dan carilah ubat-ubat yang mempunyai logo halal JAKIN atau logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Jangan lupa tekan loceng notifikasi untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan halal di masa hadapan. Terima kasih. Wassalam.